Kalau kita ingatlah Cat Steven kan, penyanyi kan, Yusuf Islam, Cat Steven. Macam mana dia dapat hidayah? Kat tengah laut dia dapat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi ini di dalam kuliah ilmu di dalam taman syurga. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan satu tajuk peranan iman dalam kehidupan. Sebenarnya yang pernah saya kongsikan bagaimana ada seorang Arab Badui, dia memaklumkan, dia menyebut dengan bangganya, dia menyatakan bahawa dia adalah merupakan seorang yang beriman. Dia kata dia seorang mukmin. Aku seorang mukmin. Kemudian Nabi tegur dia. Nabi kata alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu itu seorang muslim. Kerana menjadi seorang Islam boleh selesai dengan pengakuan. Tapi kalau nak menjadi mukmin, menjadi orang yang beriman, mestilah dibuktikan dengan perbuatannya. Jadi iman memegang peranan penting dalam kehidupan, kerana tanpa iman, kehidupan manusia adalah seperti kapas yang diterbangkan angin ke sana kemari. Orang yang tidak beriman, hidupnya akan kacau dan tidak terarah. Dihanyutkan oleh hawa nafsu tanpa ada tujuan yang hakiki. Itu sebab orang yang ada iman, bila diuji, dia takkan fikir untuk membunuh diri. Dia takkan fikir untuk memudaratkan diri dia. Kan? Sebab segala tubuh badan kita ni, kepala sampailah ke hujung kaki kita, semuanya adalah amanah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita wajib memulangkan balik kepada Allah tu dalam keadaan yang baik dan sempurna. Itu sebabnya menjaga kesihatan tu pun satu bentuk kita perlu, orang kata, satu bentuk amanah yang kita jaga, kan? Untuk memperbaiki kehidupan manusia yang tidak teratur, huru-hara dan hanya menggunakan hukum rimba, diturunkanlah oleh Allah aturan yang menjaga keutuhan manusia dan keberadaannya di muka bumi. Dengan aturan yang diberikan oleh Allah itu, manusia mengetahui bahawa kehidupan itu mempunyai tujuan. Itu sebabnya pada mereka yang tidak mempunyai pegangan kehidupan, tak adanya iman dalam kehidupan dia. Macam contoh kita tengok masyarakat di barat kan, dia tak macam kita kalau ada masalah, kita tahu ialah kan, berdoa, semayang, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, dan kita minta dengan Allah banyak-banyak bantu kita. Tapi di luar negara, ada setengah-setengah tempat tu, diwujudkanlah cara lain untuk mengurangkan masalah dia. Kononnya lah, dia buat taman tema, dia buatlah timpak tu kan, roller coaster. Kononnya hilanglah masalah ya. Tapi tak, sebenarnya jauh daripada selesai kan. Itu sebab kalau kita tengok kan, Allah Ta'ala ni kita kena minta dengan Allah Ta'ala agar memberikan apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah ini supaya kita dapat membezakan benda buruk dan benda baik. Kalau kita ingatlah Cat Steven kan, penyanyi kan, Yusuf Islam, Cat Steven. Macam mana dia dapat hidayah? Kat tengah laut dia dapat. Kan? Kat tengah laut dia berenang, hanyut, kemudian dia tak tahu dah minta tolong siapa-siapa, dia tak tahu. Tiba-tiba dia hampir lomeh. Tapi pada kejauhan dia kat tengah laut tu, dia terdengar laungan azan. Itu yang dia memeluk Islam selepas itu. Ya? Adanya pengakhiran perjalanan kehidupan manusia di muka bumi, semua amal perbuatan di dunia akan dihadapkan dengan pengadilan ilahi. Siapa yang baik amal perbuatan di dunia, maka dia akan mendapat imbalan yang baik di akhirat. Siapa yang buruk amalnya di dunia, imbalannya adalah neraka. Itu sebabnya ada pengakhiran perjalanan di bumi.
Kan muka bumi ni ada pengakhiran dia. Pengakhirannya akhirnya kita akan ditanam di bawah. Kan, di bawah. Jadi kita akan duduk kan sementara RNR yang itulah yang paling kata yang juga perlu kita ambil borek, sebab Allah Taala beritahu dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, hendaklah kamu memerhatikan apa yang kamu usahakan untuk hari esok. Untuk hari esok tu maksudnya hari kiamat, yaumal akhir, hari akhirat kan. Jadi dalam kubur tu ditanyalah macam-macam soalan kan, supaya kita tak boring kan. Dalam tu tak boring. Memang tak sampai boring dalam kubur kan. Sebab kita berada dalam dunia yang lain. Malaikat akan tanya macam-macam. Tak dapat jawab, bukannya kosong ya. Ada ganjaran ni pula dalam kubur tu. Agar manusia tidak terjerumus kepada kemaksiatan, perbuatan buruk, maka iman akan mengawal kehidupan manusia. Itulah fungsi iman. Iman akan kawal manusia. Iman itu adalah cahaya yang menerangi hati, jiwa dan jantung manusia. Itu sebab orang yang bunuh diri tahun lepas 266 kes, tahun ni 483 kes setakat bulan Mei, tidak termasuk 19 kes cubaan bunuh diri. Orang tu macam mana dia boleh fikir bunuh diri? Sebab dia tak ada iman. Kalau dia ada iman, dia percaya pada Allah. Kadang-kadang apa sebab orang bunuh diri kan? Kebanyakan orang bunuh diri mungkin masalah rumah tangga. Mungkin bunuh diri sebab tak ada duit. Mungkin masalah tekanan hidup. Kadang-kadang duit bukan tak ada, tapi duduk kayak kelumpur kan, duduk kayak kelumpur, kos sara hidup tinggi kan. Jadi sebenarnya kita bukan tak ada pilihan, ada pilihan duduk panco kan, duduk panco tak ada masalah kos hidup tinggi dah kan. Duduk kampung tak ada kos hidup tinggi dah, tanam semua kan, potik kat keliling rumah. Mak mentua saya tu kat kampung tu, dia tanam sayur, potik lah kalau rasa-rasa terosak kan. Kebetulan nak ada lah bola ikan semilang sikit kat belakang tu kan. Jadi kadang-kadang kita ni ada pilihan, cuma tinggal lagi kita yang memilih ya, kita yang memilih. Sebab apa? Sebab kurangnya kawalan kehidupannya dengan iman. Penilaian hidup orang yang beriman selalu berada di daerah hijau. Hijau ni selesa lah kan. Jika dia berada dalam zon merah, iman akan mengembalikannya ke dalam kawasan hijau tu. Apa ni kan, apa ni, lepas tu ingat balik, kenapa lah hidup aku jadi macam ni? Tapi sebab ada iman, iman tu berbunyi lah tu. Dia kata, ni semua Allah uji aku. Ada lagi ujian apa? Ada lagi ujian lagi borek pada orang lain. Kira aku ni kira okey ni. Paling tidak kita ingat apa? Ingat para Nabi. Ni kan tengah musim maulud ni kan. Dah beriau dah ni. Ceramah kat luar fizikal dah ni. Kan? Dah mula dah kita akan mengingatkan macam mana keadaan ni kan. Nabi dulu lagi tahu ujian Nabi. Apa Nabi tak kono kan? Apa Nabi tak kono uji? Nabi kono pulau dengan sahabat-sahabat waktu mula-mula Nabi mengembangkan ajaran Islam. Nabi kono baling batu ke Taif, macam mana? Nabi nak kono bunuh, macam mana? Kan? Ditawarkan 100 ekor unta. 100 ekor unta pada siapa yang dapat bawa kepala Nabi itu, bawa pada kabilah-kabilah Quraisy ni yang nak benar Nabi mati kan. Tapi kita tak adalah orang sampai tahap macam tu kan. Kan tak adalah sampai tahap orang bunuh dia ni bawa kepala kat sini dapat, kita tak sampai macam tu. Tapi kita adalah ujian kita, dan kat situlah iman memainkan peranan. Itulah kedudukan iman dalam kehidupan kan. Orang yang beriman itu kebiasaannya jarang diserang penyakit stroke, hypertension, diabetes dan penyakit lainnya, kerana penyebab penyakit itu adalah stres. Dia kata kan, memang ada kan, tapi kebanyakan penyakit yang dikatakan tadi, stroke, hypertension, diabetes, penyakit dalaman yang lain, kebanyakannya disebabkan oleh stres, kecemasan yang melebihan, rasa takut dan perasaan negatif. Itu dia. Ingat Allah banyak-banyak. Wa zakarullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak, insya-Allah kuranglah stres. Kau tak dapat kau bonus tahun ni. Lambik sikit lah tu, macam tu lah. Sampai hujung tahun tak ada dapat. Kan? Kau tak dapat ah. Ada masalah sistem ke Macam tu ya. Kan? Dan Allah Taala tulis tak ada lah, ambil channel tu. Pergi dia tanya kat pejabat tu, rupa tersalah nombor akaun. Dia termasuk ke akaun bini dia pula. Dah habis duit tu. Contoh kan. Macam mana
Dia pun boleh buat dapur banyak merasa dan makan sekali. Nampak dia positif dia. Kan? Lepet tuan-tuan macam tu Oh, payah kan? Payah. Termasuk yang bercakap ni. Kan cakap orang kan? Kan cerita kan. Alamak tak mana payah kan. Saya ingat masa kerja kerajaan dulu macam tu lah kan. Bonus dah masuk belum kan. Kejap tanya kan. Itulah. Yang pencen pun sama kan. Ada dapat bonus tu. Walaupun tak sahlah 200 setengah ke 500 ke. Duit kan. Tanya kan. Orang yang beriman kurang merasa stres, takut, pesimis dan merasa cemas. Sekali datang perasaan ini, iman akan mengembalikannya kepada neutral. Selipar hilang, baik macam mana tak ada joki. Kau kan baru boli selipar tu. Iyalah ada joki orang lain, biarlah dia. Gomar lah dia tengok kat selipar dia. Habis kau macam mana tu? Jumpa imam jap. Apalah pinjam selipar surau tu. Kan kang dan pulang lah balik. Tak susah dah. Kan? Manusia beriman selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala dalam segala gerak-geri sikap dan tindak tanduknya. Kerana dia selalu berada dalam lindungan dan pertolongan Allah, maka tidak perlu cemas, takut, pesimis dan stres. Kalau ada kejadian menimpa hidup orang beriman yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginannya, keinginannya itu dikembalikan kepada Allah, maka itu merupakan satu keadaan yang dijelaskan, ditinjau. Dari segi ilmu sainsnya, tindakan manusia itu diatur oleh hormon yang ada di dalam tubuhnya. Maka fungsi biologi tubuh manusia mukmin dipengaruhi oleh imannya. Ada seorang anak murid saya tu, anak murid debat saya, perempuan. Dia pada hari raya haji, sehari sebelum hari raya haji dalam beberapa tahun lepas lah, suami dia bawa anak. Dia ada dua orang anak. Dia bawa naik motor. Bila dia bawa naik motor seorang, anak yang kecil tinggal kat rumah. Kemudian dia bawa motor orang tu, tak macam mana, kena langgar kat satu kereta. Tercampak masuk dalam parit. Suami dia jatuh kat dalam parit tu, mati kat tempat kejadian dekat dalam parit tu dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud, jatuh. Anaknya pula koma, tak sadar 3 hari. Kemudian bawa lah ke hospital anak itu. Suami pun postmortem semua. Ke bumi lah suami itu. Anak dia lepas beberapa hari tanya ayah mana. Jadi mak ini nak logokan dia, cakap jangan risau, nanti dah sihat sok boleh jumpa ayah ya. Dia kata macam tu. Ayah pergi jauh, dia kata tu. Lepas tu pergilah rawatan susulan, bawa pula anak tu rawatan susulan. Aksiden pula kereta, adik dia bawa terlanggar pokok. Kali ni anak tu pula meninggal dunia. Botu ikut ayah, nak jumpa ayah. Dalam tempoh 3-4 hari je. Bagi orang biasa, tuan-tuan, bagi orang biasa, memang susah nak terima. Kebetulan anak murid saya ni, dia ni memang pakar faraid. Dia ni student USIM, bekas pelajar Universiti Sains Islam Malaysia. Fasih lah bahasa Arab. Hukum faraid pun kalau saya telefon dia, Mai kau tolong kira sikit. Yang ni macam mana kira? Kalau ni anak, memang copot semua dalam kepala tu. Jadi orang beza orang ada iman ni. Kan? Dia tu, relax tenang. Dia menangis lepas anak dia tu meninggal. Itu barulah dia menangis sikit. Tu dia kata, lebih macam mana bang? Dia kata. Kan? Allah Ta'ala sayangkan dia orang. Ya alhamdulillah lah sekarang ni dia pun dah setelah beberapa tahun akhirnya dia jumpa jodoh dia lagi. Kan? Alhamdulillah. Dia jagalah anak dia seorang lagi tu. Jadi itu dia, bukan semua orang boleh terima keadaan tu. Bukan semua boleh terima keadaan. Berturut-turut dalam tempoh seminggu. Kan? 3-4 hari. Kan? 2 orang yang paling rapat dengan dia. Kan? Itu dia. Jadi makna kata, kita tu ayat kan, kau cakap senang lah, kau tak rasa. Tu ayat tu biasa mana kita cakap tu. Kau tak rasa, kau tak tahu pun dan tanggung. Sudahlah, kan. Baik kau diam. Kau sakit dengan tidan lagi dah. Kan? Usah. Sebabnya kita ni dalam tu lah nak mengukur ke mana level iman kita. Kan? Mungkin sahaja dalam kehidupan manusia yang beriman terjadi masalah yang berat, mungkin musibah berterusan atau dilanda kekurangan harta benda. Tapi disebabkan dekatnya dengan Allah, membuatkan dia bertawakal dan sabar. Dengan sabar dan tawakal ini dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa yang menimpanya, maka ketenangan akan wujud di dalam dirinya. Kalau Allah telah menurunkan ketenangan dalam hati, hati akan menjadi mantap dan ukuran hidup berada di dalam keadaan tenang. Segala kesulitan akan dapat diatasi
maka hidup akan berjalan dengan keadaan yang lancar, segala perasaan sedih dan tekanan jiwa berganti dengan kesenangan dan kegembiraan. Mengapakah iman ini penting dalam kehidupan kita? Yang pertama, sebagai benteng daripada kita melakukan kemungkaran. Bila dah macam ni, apa nak buat? Sampai bila pun dia tak kaya, kita cari jalan. Macam mana nak bohong? Macam mana nak tipu? Tipu sana, tipu sini. Tak berkat hidup. Kan? Adalah jawatan, kan? Ada kedudukan, tapi salah guna. Ya, tuan. Bukan senang, kan? Bukan senang. Kadang-kadang ada kedudukan tu, adalah satu pusat pengajian tu. Dulu pengasas dia kumpulkan duit untuk bangunkan madrasah. Tetapi bila dia meninggal dunia, maka dia dah amanah kat orang lain. Tapi bila orang lain diamanahkan jaga, dia memang dia minta jaga. Tapi bila nampak akaun tu, banyaklah duit dah lain jadi ada juga. Bila duit banyak susah ya, duit tak ada pun susah. Kan? Ujian kadang-kadang kita boleh tahan ujian susah, tapi ujian senang lain. Macam tu juga orang nampak duit banyak, dia pula ada kuasa untuk sign. Dia ada kuasa, mulalah bisikan terdatang. Alah, kau ambil sikit banyak pun tak ada orang perasan tu. Ada pula bisik macam tu kan. Tu dia ambil tu. Macam tu juga kalau kita tengok scammer kan, yang tipu dekat dalam internet, tengah buka-buka WhatsApp, tiba-tiba keluar iklan tu. Siapa yang on internet ni keluar iklan. Berjujut-jujut keluar iklan tu. Kita pula tokan pangkah lagi keluar lah dia. Kan. Rumah saya kono dah Boleh TV RM200. TV besar 40 inci RM200. Tak buntang mata. Ya tidak ni offer tu. Dia pun tokan. Dah tokan nak balik. Lepas tu dia kata sebelum hantar kena bayar lagi 1,5. Ada lah bayaran tambahan 1,5. Ni lain ni dia kata. Jadi dia kata dia tak nak, dia nak refund balik. Dah tak jawab WhatsApp. Telefon dah tak berangkit. Jadi lepas tu bila tanya balik, memang tipu lah, scammer lah. Dan banyak kes tu. Dia tipu tak banyak dah, RM150 dia tipu dekat dalam internet ni. Tapi kalau satu hari dapat 1,000 orang, dan kita pula, kebanyakan kita lah, kalau kena tipu RM50, kita buat report polis tak nak tanya. RM50 lah, tak boleh. Malas. Jadi tu cara dia. Tu sebabnya walaupun sikit posan anak-anak keluarga kita semua, kalau kena tipu walaupun RM50, pergilah report polis. Sebab bukan apa, kita nak mencegah daripada orang lain pun kono. Sebab bila kita buat report polis, dia akan bawa pada SKMM. SKMM akan blok nombor tu. Dia pula pandai, dia beli nombor tu, dia pandai dia register bukan nama dia. Dia register nama Bangla, nama Myanmar. Ada cara tuan-tuan. Carilah kat kodai-kodai tu. Dia kata mau daftar ke tak mau daftar. Pandai token tu. Dia jadi, kalau kan biasa kita kena bagi IC kan. Jadi saya mau tak nak daftar. Ada. Ni bukan ajar ni dah. Ni contoh, beritahu. Kan? Yang ada pula kan. Kan? Jadi seseorang perlu mengerjakan segala suruhan sebenarnya ditetapkan oleh syariat Islam seperti bersolat, puasa, sebagainya. Meninggalkan segala apa yang ditegah seperti berjudi, berzina, berbohong, meminum arak, menipu dan perkara-perkara lain lagi. Kenapa iman penting? Yang kedua, menenangkan perasaan daripada keluh kesah. Sebab manusia ini memang dilahirkan berkeluh kesah lagi kikir. Berkeluh kesah ni, mana mengeluh, apalah hidup dan jenis. Apalah susah bona. Kenapa lah sekarang ni panis? Semua keluh kesah. Panis bona lah sekarang. Sejuk elak malam ni. Karen tak ada pun salah, tak ada karen salah. Sejuk salah, panis salah. Hai, bosan lah kereta ni. Bosan kereta salah. Betul kocik bona. Salah. Kan? Pergi kenduri tak sedap lauk ni. Banyak bona lauk ni. Ada yang benda dia nak mungut tu manusia. Jadi, kita kena belajar bersyukur. Nabi je no. Nabi mana ada komplain-komplain. Nabi kalau makan, Nabi tak ada komplain. Nabi akan makan. Dan Nabi kalau dia tak suka makanan tu, Nabi tak komplain. Nabi cuma menyisihkan saja. Mana macam mungkin ada yang tak berkenan kat Nabi tu, Nabi sisih tu maknanya topiin sikit je. Macam lauk tu lah kan. Kita ambil kan. Tapi kalau kita sekarang ni, style itu buffet. Orang dulu dah siap dalam bokeh tu. Macam kita buffet ambil tu, rasa-rasa tak makan, jangan ambil. Gitu. Kan? Lepas tu jangan komplain. Makan tapi komplain. Pri. Kan? Macam mana komplain ni? Kan? Wahal malam tu dah jimat belanja makanan kenduri. Kan? Tak payah masak. Betul tu. Kan?
Itu komplain, aduh banyak lah kereta pancur sekarang ni. Komplain. Dia tuan-tuan, kehidupan kan orang makan banyak. Pun masalah ya. Ada yang dongki-dongki ni, saya tanya, ada tukang masak tak, ada satu tompek tu kan. Jajak kat dapur tu mula dia paning. Budak tumbang budak-budak kena kacau. Apa masalah penyakit tak boleh tengok orang ramai. Baguslah, dulu dah lama tak meriah kawasan tu. Dulu kan pasar malam pancur tu dulu. Kan? Dulu ada meniaga sate, dulu ada 3 gerai kan cik kan dulu kan. Situ. Dah meriah, elok lah. Sekarang ni satu Malaysia datang pancur. Kan? Saya dulu kan mana toboh Haji Sel Kitchen ni dulu. Mana datang? Kan mak cakap ada kat depan dah. Mana tu? Saya tak perasan ni kan. Kau dah tom yam. Kan gitu lalu ya kan. Tapi tu belum cerita lagi. Mana nak dapat? Besok kat Shah Alam dapat macam tu. Makan tepi tasik. Kan? Tapi kita lah sebut tasik kan. Dia patut lake view. Kan? Kan lake view apa kau dah anak kan. Tapi kolam kan. Okeylah. Kan ada. Patutnya kita jangan mengeluh. Alhamdulillah ada rezeki orang macam tu kan. Kita pun sekali boleh lah makan kan. Tapi kalau jangan salah kodai singgah kan. Takut berdongung bayar kan, balik dah manung kan. Apa kalau rasa mahal pula kan. Macam tu lah. Jadi orang yang berhati lurus, cinta kepada kebenaran dan melapangkan dadanya untuk mempelajari agama, yang dengan demikian tu berhak menerima petunjuk Allah. Sebaliknya orang yang bersikap benci kepada kebenaran dan dadanya sempit ketika mendengar tentang agama, yang dengan demikian ia berhak mendapat seksa dan kesesatannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 125 bermaksud, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatannya, nescaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan seksa kepada orang-orang tidak beriman. Dia dengar agama lah, ceramah lah pula situ. Kan? Kadang-kadang pula dalam ceramah pun ada. Tidak dengan ceramah tu. Selawat semua kita bangun selawat. Tak payahlah selawat. Dia rasa bono tu semua susah. Kan? Itu salah tu. Yang ketiga, tujuannya iman ini adalah untuk membezakan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Orang beriman sudah tentu akan beramal, tapi orang yang beramal belum tentu lagi beriman. Dan orang yang langsung tidak beramal lagi lemahlah imannya atau langsung tak ada iman. Macam burung kakak tua. Burung kakak tua tu beramal, iman belum tahu lagi. Kan? Kita tak tahu dalam hati burung kakak tua tu. Tapi burung kakak tua tu kalau kita ajar hari, hafal ni Quran tu. Kan? Dia boleh bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tu dia tahu Kan? Tapi kalau dia boleh hafal Quran, kita tak kan. Wah, tinggallah kita kan. Handalah lagi burung kakak tua tu daripada kita, tuan-tuan. Kan? Sebab itu Allah sering mengingatkan bahawa amalan yang diterima Allah hanyalah amalan orang-orang yang beriman. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-94 yang bermaksud, maka barang siapa mengerjakan amal soleh sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu, dan sesungguhnya kami menuliskan amalan itu untuknya. Sebab ada orang beramal tapi dia tak faham. Kan? Dia tak faham. Dia beramal tapi tak faham. Dia semayang, dia ikut-ikut saja. Kan? Macam yang jumpa Imam Samsudin kan. Kat Paroi itu dia belajar. Sebab selama ni dia bekerja, dia tak tahu. Dia tak tahu semayang. Jadi dia belajar balik semula. Alhamdulillah dia nak belajar. Sebab maknanya adalah keadaannya orang tu pangkat tinggi, duit banyak. Kan? Tetapi tak ada ilmu. Tak belajar. Dia belajar pun ikut-ikut saja. Kan? Ikut-ikut. Kemudian memupuk semangat suka berkorban. Orang yang sanggup mengenepikan sebahagian daripada tidurnya kerana nak mengerjakan solat tahajud adalah hamba-hamba yang baik yang telah merasai bahawa solat tahajud itu lebih lazat dari tidur. Sekiranya mereka terlepas mengerjakan tahajud, terasa bagaimana mereka terlepas satu peluang yang sangat menguntungkan, maka terasa rugilah dia kerana malam itu berlalu hanya untuk tidur. Macam tu jugalah orang yang bila dapat duit, dia bagi ke orang, dia sedekah bagi ke orang. Maka dia rasa kelazatan bagi ke orang daripada dia simpan. Sebab simpan tak jadi apa. Nabi satu hari selepas solat asar tu kelang kabut dia balik rumah. Isterinya Ummu Salamah tanya, kenapa ya Rasulullah? Kau tak sihat ke? Sakit ke? Tak. Dia kata, ingat tak semalam ada orang bagi kita 7 keping emeh? Takkan kita nak biarkan copek-copek infakkan bagi ke orang? Nampak? Nabi risau ada harta kat rumah dia. Bukannya Nabi tak ada harta, ada. Tapi bila orang bagi tu Nabi risau bila ada harta kat rumah. Kono bagi ke orang copek. Susah hati Nabi.
Yang kita pula susah duit tak ada. Kan? Tuan jangan risau. Duduk dekat kedai tu. Tak payah order minum. Sampailah datang seorang lagi. Nak minum apa? Tak apa, aku belanja hari ni. Kan joki tu. Contohlah kan. Tak ada duit tapi ada joki. Contohlah. Tapi kalau sampai potang tak ada, balik dah tuan-tuan. Ni contoh ya kan. Contohlah ya. Yang kelima, memastikan segala perbuatan dan amalan mengikut landasan Quran dan Sunnah. Setelah mengetahui kewajipan-kewajipan berkenaan di bawah syariat, seseorang hendaklah mengamalnya dengan penuh kesetiaan, kerelaan dan kesabaran tanpa berungut dan menganggapnya sebagai satu beban. Pada peringkat permulaan, menunaikan kewajipan yang ditetapkan syariat bukanlah mudah, tapi selepas melatih diri melakukannya, maka semakin lama ia semakin mudah dan seterusnya menjadi perkara yang dapat memberikan satu kepuasan rohani dan kebahagiaan, iaitu setelah amalan-amalan berkenaan menjadi sebahagian daripada tabiat seseorang. Itu yang cerita tu, seorang cikgu tu diambil kapur. Ni warna apa? Dia tunjukkan anak murid dia. Warna apa? Putih. Dia ambil pula yang pemadam papan hitam tu. Yang ni kalau apa? Hitam. Ni putih, hitam. Putih, hitam. Okey, kita tukar dia tu. Yang ini putih. Sekarang kita tukar. Yang ini putih, yang ni hitam. Gitu. Dia buat selama 3 minit. Hitam, hitam, hitam. Putih tu memang dekat. Hitam, 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 hitam. Lepas tu putih. Okey, senyap semua. Okey, sekarang kita balik pada asal. Bila tunjuk balik, bercampur-campur dah cakap. Bercampur antara hitam dengan putih tu. Sebab bila dah terlampau lama tak buat satu perkara, susah. Kalau dah terbiasa buat satu benda, maka dia jadi elok kat dia. Dah biasa main nombor, tak boleh nombor hari tu lain macam menggigil badan dia. Contoh kan. Macam orang minum kopi lah kan. Ketagih nak minum kopi je kan. Punca itulah. Dah terlampau biasa. Dan dah tak ada lah orang tagur. Jadi benda yang buruk terasa baik, benda yang baik terasa buruk kat dia. Itu sebabnya. Kalau orang dah biasa tak sembahyang, sekali sembahyang dia rasa lain macam. Kan? Tapi kalau orang dah biasa menjaga solat, sekali dia tertinggal solat, maka tu yang terasa lain macam. Kita kalau boleh nak yang kedua tu lah, dah biasa solat kan. Bila terlalap terjaga, ya Allah dah pukul berapa? Pukul 4 pagi. Dia isyak pukul 4 pagi. Bayangkan. Sebab dia, kalau orang yang dah biasa tinggal, kompet, tak semayang aku. Dia tahu. Biar sampai pagi. Kan? Itu dia. Dan kemudian, sebagai panduan berfikir sebelum bertindak. Manusia umpama pelita dalam kehidupan yang menyuluh jalan kehidupan, supaya jalan yang nak dilalui itu tidak tersilap. Tanpa keimanan, hidup akan terawang-awang mencari kebenaran. Manusia akan menjadi bingung dalam mencari arah kehidupan. Macam seorang sahabat kita yang seorang tu kan. Dia lari pada manusia tuan-tuan. Yang lari sampai ke Thailand, sampai ke negara luar kan. Sebab apa kan? Sebab tujuan dia lah. Kan? Cuba fikir. Orang tua dah sabut. Hujan omeh di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Biarlah hujan ke negeri sendiri. Tapi kalau betul ada hujan omeh, pergi ambil omeh tu dulu, bawa balik negeri sendiri. Tapi ni cerita yang makna kita macam mana pun tetap seronok ke kampung kita, ke Tompek kita, ke Perak kita kan. Lari. Sampai bila boleh lari? Larilah. Tapi sampai satu kehidupan, satu tahap kita ni keseronokan hati kita ni ke mana? Kan? Tu yang cerita iman tadi. Kita boleh lari pada manusia, tapi kita takkan boleh lari daripada Allah. Kan? Macam orang main nombor ekor kan. Dia pakai helmet, pakai jaket dengan harapan orang tak kena dia. Motor kau tu hari-hari orang tengok kat kampung. Kan? Bukannya kau berjalan daripada rumah. Dia macam cerita burung unta lah. Burung unta, ostrich lah orang pancur panggil. Ostrich kan. Dia kalau nampak orang ni nak menyuruk, disuruh kepala masuk dalam. Badan dia nampak tu. Dia ingat orang tak nampak dia. Yang mana dia orang tak nampak orang nampak dia. Itulah dia. Kan? Jadi makna kata macam tu. Sebenarnya Allah Ta'ala tak jadikan binatang-binatang tu sia-sia. Tak, semua ada sebab nak mengingatkan manusia. Kan? Jadi kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya iman itu dalam memandu manusia untuk mencari kebenaran, dan dengan keimanan yang ada pada diri setiap individu itulah yang akan membuatkan individu tersebut berfikir tentang baik atau buruk tindakan yang mereka lakukan. Jadi itulah yang Nabi pesan. Nabi sebut dalam tubuh badan manusia itu ada seketul daging. Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tidak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah bahawa seketul daging itu adalah hati. Kat situlah dicurahkan.
Kan Nabi kan, hati Nabi kan dulu di bawah dada Nabi tu, keluarkan hati tu, dicurahkan iman, dicurahkan ilmu, dicurahkan juga takwa. Kan? Dan Nabi tu dikeluarkan. Tak ada nilai-nilai dongki hasad dalam hati Nabi tu, semua dah kena cuci dah. Kan? Kita janganlah mengadu pula. Aku pun mimpi macam tu lah tadi, kan? Tak ada mana orang pancur macam tu dah, kan? Tapi kita sebolehnya, kita usahalah ikut Nabi sekuat mungkin, kan? InsyaAllah. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan walaupun ringkas dan simple, tapi kita sama-sama kita hayati, kita amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.